بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, untuk kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerima amal kita dan terus Allah berkati segala perjalanan hidup kita dengan hidayah, inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fazrul. Jumaah mubarakah Ustaz. Jumaah mubarakah. Macam mana Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dan kita pun dah masuk beberapa minggu yang dapat berjemaah. Ya, Jumaat satu nikmat juga Ustaz. Nikmat yang besar Ustaz. Betul Ustaz, subhanallah. Dapat bawa anak sekali Allah yang Allah dah ada dos vaksin kan, untuk ke masjid, satu nikmat yang besar. Ya. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita hargai lah Ustaz ya. Pasal ada juga yang kata sebelum ni saya tak dapat ke masjid. Bila dapat ke masjid tak pergi masjid, kita segan jugalah kan nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi tuan-tuan yang mungkin dah bersedia, mungkin kita pun dah nak bersedia ini ya, kita ucapkan selamat ya menunaikan solat Jumaat, mendengar khutbah khusyuk ya, dengan khusyuk ya, jangan khusyuk sampai terkeluar air liur ya, walaupun pakai mask ya, tetapi kita doakan yang terbaik. Dan bagi para khatib pastikan beri yang semangat sikitlah ya, pasal dah lama tak berkhutbah, mungkin dia slow down, tapi kali ini berikan yang terbaik agar makmum yang mendengar ya, jemaah yang mendengar mendapat sesuatu daripada khutbah yang disampaikan. Pada hari ini kita ingin meneruskan Ustaz ya, pada halaman 358 kita berada di muka surat hampir hujung ya, satu muka surat lagi. Pada hari Ahad nanti kita akan melihat kepada muka surat akhir surah An-Nur dan disambung surah Al-Furqan. Pada hari ini kita berada di penghujung surah An-Nur ya, pada muka surat 358. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-59 hingga 60 ya. Dua ayat yang kita akan baca pada bahagian pertama ini, adab di dalam rumah ya, sebagai satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan daripada apa yang kita belajar semalam tentang 3 aurat, iaitu 3 masa yang di mana si anak perlu meminta izin daripada ibu ayah untuk hadir masuk ke kamar ibu ayah. Itu adab syariat. Apabila kita laksanakan, itu peluang masuk syurga. Bukan sekadar kita memperjuangkan Islam di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah ada adab yang perlu diberi perhatian. Kerana apa? Kerana ia menjaga cahaya, menjaga maruah dari mengelakkan fitnah dalam rumah dan di luar rumah. Kemudian kita akan melihat pada ayat 61, satu ayat yang panjang, meminta izin kepada keluarga dan dibenarkan makan di sebahagian rumah tanpa perlu meminta izin. Isu makan ya, kenduri, jamuan, ajak makan, semua itu adalah perbincangan pada ayat 61. Mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan dua ayat pertama pada halaman 358 ini. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah kita berada di penghulu segala hari, hari Jumaat yang penuh barakah ini. Perbanyakkan ucapan salawat dan salam, juga panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buat tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian yang bersama di ruangan Facebook, terus sebarkan, kongsikan dengan kawan-kawan kita, share dan juga tag kawan-kawan kita. Mudah-mudahan di hari Jumaat yang penuh barakah ini mengalir saham-saham kita, amin ya rabbal alamin, saham akhirat kita insya-Allah taala. Jadi kita mula baca 2 ayat saja di permulaan ini, Al-Fadhil Ustaz ya. 2 ayat dahulu untuk ayat permulaan ini, iaitu ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60 di halaman 358. Kita baca dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 2 ayat daripada surah An-Nur, muka surat 358 ayat 59 hingga 60 saja. Yes. Jadi hari ini tadabburnya untuk 2 ayat dahulu. Yes. Yang pertama ini kita lihat peraturan yang Allah bekalkan kepada rumah-rumah bagi ibu ayah, ya, wa idza balagal atfalu minkum, apabila setelah sampai anak-anak yang merdeka, ya, atfal ini adalah anak yang merdeka, anak yang bukan hamba, daripadanya al-huluma. Al-huluma itu daripada perkataan mimpi, maksudnya mereka ini sudah mencapai tahap baligh. Maka apakah kewajipan yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita? Falyasta'dhinu kamasta'zana alladhina min qablihim, iaitu mereka perlu meminta izin
apabila mereka nak masuk ke rumah, mereka nak masuk ke bilik, sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah menekankan perkara ini, ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih, iaitu Allah menjelaskan perkara ini sebagai ayatih, sebagai ayat-ayat. Maksudnya ayat ini bukan sekadar kita merasakan kebesaran Allah, tetapi kita meletakkan Allah sebagai sumber besar untuk peraturan hidup, ya, termasuk dalam rumah kita. Kita ingatkan bahawa ini rumah saya punya pasal lah kan, tetapi ketika ni ingat kita dipinjamkan rumah itu, ya, tak kekal pun. Nak tahu kekal tak kekal, nanti bila pergi nanti tengok boleh bawa masuk kubur ke tak, kan, dia akan ditinggalkan pada anak tinggalkan, akhirnya habis dunia ini, manusia habis, kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya bukan milik kita. Itu ada lagu tu Ustaz, ya. Macam mana lagu tu? Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada hanya Allah yang punya. Betul, ya. Jadi Allah lah yang punya, Allah lebih mengetahui, wallahu alimun hakim, ya. Allah ni maha mengetahui psikologi manusia, psikologi kita bersama rumah kita, psikologi dengan anak lelaki, anak perempuan, bagaimana istilahnya developmental psychology kemajuan bagi seorang anak, ya. Dia ada perubahan daripada anak kecil, baby, kita boleh main-main, kemudian bila dia dah mencapai huluma itu ataupun ihtilam, iaitu sudah baligh, cara kita berinteraksi itu sudah berbeza, ya. Maksudnya sudah pun ada pemisahan antara lelaki perempuan dari segi syariatnya perlu diajarkan, dan salah satunya pada ayat 59 ini minta izin, peraturan itu. Kalau ia tidak diajarkan Ustaz, ya, baby dulu okeylah, kan, dia nak masuk ke bilik anytime dia hentam je, tapi kalau dah boleh berfikir, dah balik, terutamanya kalau dia nak tidur dekat atas katil ibu ayahnya anytime sahaja, itu adalah tanda bahawa seseorang ibu ayah tidak menjalankan tanggungjawab, ya, pasal dia tak tahu had izin dan had dalam kehidupan. Khuatir nanti bila sampai ke rumah orang pun dia buat rumah orang selamba je. Pengalaman saya kalau di luar negara Ustaz, ya, ketika belajar ada dua tu, ada je selamba kawan-kawan Amerika tu, kalau rasa dia nak masuk rumah orang dia masuk je, kan. Dia belum lagi bercakap tentang kalau dormitory yang bahagian lelaki sahaja, tiba-tiba ada orang lain pula, kan. Orang lain tu siapa? Ini adalah cabaran-cabaran, ya, bagi pelajar di luar negara. Saya tak duduk dekat asrama, ya. Saya duduk kat rumah sewa lah. Tapi ada kawan-kawan yang duduk asrama tu, ada yang culture shock, ya, terkejut dengan budaya tersebut. Kerana apa? Kerana sudah dididik dengan cara minta izin di negara ini dengan panduan Al-Quran, tapi bila sampai di sana memang berbeza apabila seseorang itu tidak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 59 ini Allah menjelaskan kepada kita agar anak ini dididik, dididik. Nur daripada Allah ini perlu didatangi, bukannya ia sekadar datang sahaja. Pasal apa? Kita ada nur dalam diri kita. Ia kalau tidak digilap dengan baik, ya, yang ada pada anak, pada ibu, pada ayah, kaca itu yang kita dah belajar sebelum ini akan berdebu. Ia akan berjelaga, ia akan ada titik-titik hitam yang akhirnya fitrah anak yang baik apabila tidak dijaga kaca bagi hati itu, dia akan kotor, Ustaz, ya. Jadi dia akan mula berfikir kotor, akan bertindak kotor, tidak baik, lantaran si ayah, si ibu tidak melaksanakan perkara ini. Jadi ini seruan, ya, kepada saya, kepada tuan-tuan, kena bincang, kena beritahu ini izin, terutama bila nak mencapai umur baligh tu, ini batas-batas yang ada. Malah lebih bagus kalau rumah itu ada pembahagian, Ustaz, ya. Ada bilik ibu ayah, ada bilik anak lelaki, ada bilik anak perempuan. Tak boleh campur. Tak boleh campur, kan. Kalau tak ada bilik pun tak mampu, maka diletakkan partition, ya, bahagian, ada tirai ke, dan beritahu adik abang lelaki jangan masuk bilik kakak, bilik kakak pun jangan masuk kepada bilik ini, ya, dan perlu minta izin. Perlu minta izin. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-60, diteruskan lagi tentang bagaimana, ya, tentang humur ataupun himar ataupun hijab, tudung ataupun pakaian bagi golongan wanita. Kita nak baca sekali lagi ayat 60 ini untuk kita memahami siapakah, adakah kalau makcik-makcik, ya, yang sudah berumur tu kita tengok umur apa, okey, perlu ke pakai tudung sama seperti wanita yang berumur 30-an 40-an.
kita baca ayat 60. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, jom kita baca sama-sama. Sekali lagi kita ulang ayat yang ke-60 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'idu minan nisa لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan para perempuan tua yang telah berhenti daripada haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan aurat, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah kesinambungan Ustaz ya. Sebelum ini bercakap tentang bagaimana etika pakaian dalam Islam yang menutup aurat ialah ada pakaian sebegini contohnya kalau perempuan lah ya, kemudian ada satu lagi lapisan ya untuk memastikan tidak menampakkan tubuh badan, bentuk ya. Jadi pakaian biasa tu mungkin t-shirt ke baju yang ni, tetapi ada satu layer, satu lapisan lagi untuk memastikan tidak nampak bentuk tubuh badan. Baik. Tetapi adakah ianya juga perlu kepada semua wanita? Allah menyatakan wal qawaidu minan nisa, iaitu golongan wanita al qawaid. Apa maksud al-qawaid? Mereka yang duduk Ustaz ya. Nyenggeng kan. Nyenggeng ni maksudnya mereka ini bukan lagi bekerja, mereka ni bukan lagi yang ada dua karakter. Satu tidak lagi mengandung ya, tidak lagi mengandung, dan juga yang kedua lagi tidak haid. Ini istilahnya menopause. Ya, ini tahap umurnya, tahap umurnya. Menopause itu maksudnya tidak lagi didatangi oleh darah haid. Jadi ini spesifik Allah nyatakan ya, allati, dan ditambah lagi dengan perkataan apa? Allati. Cara bacanya apa Ustaz ya? Dua harakat. Dua harakat ni. Allati. Oh bukan allati ya. Oh itu special juga Ustaz ya. Dia punya tadaburnya kita tengok kemudian lah, pasal biasanya allati kan. Betul. Tapi ini penekanan yang lebih itu la yarjuna nikaha. Mereka ini tidak mengharapkan, tidak menginginkan pernikahan. Jadi di situ ada menopause ya, tentang tidak ada haid, tidak mengandung lagi, dan juga tidak menginginkan pernikahan. Ada juga yang dia masih lagi istilahnya nak kahwin lagi kan. Okey, jadi di situ tidak apply, tidak ikut kepada peraturan ini. Kalau mematuhi peraturan ini, maka syarat ini falaisa alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Ya, tidak ada masalah, tidak berdosa kalau mereka menanggalkan bahagian yang di luarnya.
lapisan nombor 1 Ustaz ya, yang luar sekali. Masih lagi pakai yang biasalah. Semua. Bukan semua. Okey, itu kena salah faham tu. jangan salah faham kan. Ada kata macam ni saya pergi pakai skirt jelah, tak boleh, bukan macam tu. Ni yang lapisan. Pasal itu asasnya di dalam Al-Quran nak memastikan pakaian itu menutup betul-betul Ustaz ya. Pasal ada orang kata bahawa kalau asalkan saya pakai tudung kat sini satu, kemudian nampak leher tu, ini menutup aurat. Itu bukannya menutup aurat, itu menutup urat. Itu menutup urat. Tidak menjadi istilah pakaian di dalam Islam ya. Itu fashion orang nak jual silakan, cakap saja saya pakai fashion, bukannya saya menutup aurat ya. Kita kena pisahkan, kena asingkan. Khuatir orang rasakan bahawa satu hari nanti orang pakai kertas je Ustaz, tampal dia kata ini menutup aurat kan, padahal itu menutup urat sahaja. Baik, jadi pada ayat ini Allah kata bahawa tak apa, yang lapisan nombor 1 itu ghayra mutabarrijatin bizinah ya, tetapi syaratnya masih lagi tidak ya, pakaian luar mereka tidak bermaksud menampakkan aurat tetapi memelihara kehormatan ya. Istilah mutabarrijatin bizinah ini daripada perkataan tabarruj Ustaz. Tabarruj kalau kita ambil asal perkataannya daripada istilah burj. Burj ini bonggol. Bonggol ya, kalau katakan burj KL itu namanya menara KL. Dia menjadi amat diberi perhatian ya, tertarik menarik perhatian. Jadi itu sebabnya mengapa kalau ada orang wanita ya yang dia pakai tudung tapi bonggol itu sampai ke atas, itu namanya masih lagi tabarruj ya. Jadi jangan dia kena kena susunkan, kena beritahu pada anak perempuan kita, susunkan rambut itu jangan sampai dia jadi bonggol unta. Nanti khuatir nanti ianya tidak dikira sebagai menutup aurat yang sebenar-benarnya. Baik, wa ay yasta'fifna khairul lahunna, iaitu jika mereka yasta'fif. Ya, perkataan ini pernah kita jumpa kat mana Ustaz? Buku surat 354. Betul. Pada ayat yang ke-33. Ya, kalau ada yang tak dapat kahwin, dia wal yasta'fif ya, wal yasta'fif. Jadi di sini Allah menyatakan pada ayat 60 ini, kalau wanita yang sudah lanjut usia ini masih lagi dia menjaga pakaiannya ya, yang lapisan pertama, lapisan kedua masih dikenakan, itu adalah lebih baik ya. Ahsan ya, istilah dekat sini adalah khairul lahunna, ada banyak kebaikan yang diperoleh ya. Pasal bukan mudah Ustaz ya nak menjaga pakaian ini ya. Kita tengok anak kita, isteri kita, mak kita, tetapi perjuangan itu adalah perjuangan pahala. Yang panas-panas juga Ustaz ya. Kita kadang-kadang pakai macam ni di tengah-tengah hari pun dah ni, ini kena tambah lagi satu ni tudung. Tetapi kita tahu bahawa apabila ini datang daripada Tuhan yang Maha Sayang, kasih sayang Allah akan diberikan. Wallahu sami'un alim. Memang ada banyak cabaran, tapi Allah mengetahui tentang psikologi wanita yang Allah dengar. Dan orang yang dengar cakap Allah akan sentiasa dekat dengar rintihan cabaran kita untuk kita berjaya. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu janaha, iaitu cedera. Asalnya dalam ayat ini dimaksudkan tidak berdosa jika seorang wanita itu menanggalkan lapisan nombor 1 ya, yang luar itu, tetapi pastikan tidak menampakkan tabarruj ya, untuk menampakkan perhiasan-perhiasannya. Berulang 34 kali di dalam Al-Quran, dan ini adalah tanda betapa Allah mengangkat golongan wanita yang mengangkat kalam Allah pasti akan mencahayakan masyarakat, sehingga masyarakat ini diterangi cahaya ilahi kerana golongan wanita menjaga cahaya Allah di atas muka bumi ini dengan pakaian yang sesuai. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
dari insan yang amat ku sayang. Sehingga akhir Ustaz. Ingatkan nak habis tadi. Damaikanlah resah hatiku, aku rindu kasih dan sayangmu, terimalah seadanya, akulah hiasan pelamin hidupmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus payungi ikatan perkahwinan kita semua dengan rahmat dan perlindungan daripada Allah SWT. Sebab biasalah Ustaz Faz dalam satu bahtera itu kadang-kadang di badai ombak, dibawa ke tepi, ke tengah. Jadi lagikan lidah lagikan tergigit. Lidah lagikan tergigit. Tapi jangan selalu gigit. Kan okey. Baik. Jadi ini panduan yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Betul. Dan juga bila sebut pasal apa ni Ustaz, ayat Quran, tulisan Quran, teringat saya ada satu kawan tu dia hantar kan, dia kata dia marah anak dia menyanyi dalam toilet, tala'al badru alaina, dia marah anak dia kata kenapa mengaji dalam toilet, dia kata dalam tandas. jadi anak dia menangis, mengadu kat mak dia, kenapa menangis, mak dia kata anak dia kata ayah marah dia kata mengaji padahal itu dalam toilet. Dalam toilet. Jadi si ibu ceritalah, ni suami isteri kan, si ibu cerita pula pada si ayah. Oh, kenapa marah, itu bukan ayat Quran, itu nasyid. Menangis pula si ayah. Ayah pula menangis. Dah kenapa pula si cik abang menangis ni? Oh, selama ni aku solat lepas Fatihah baca tala'al badru alaina. Ingatkan ayat Quran, dia kata la ilaha. Berapa lama tu? Dah lama dah ya. Sudah berpuluh-puluh tahun. Ingatkan itu ayat Quran. Jadi bahaya, maknanya barangkali tak pernah jadi imam, barangkali solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang. Jadi makmum tak tahu. Makmum terdekat dekat rumah pun tak tahu. Kalau sembahyang berjemaah mungkin anak boleh tegur. Tapi anak pun tadi terbaca dalam toilet kan. Okey. Kan, masya-Allah. Itulah itu kepentingan kita belajar Al-Quran. Betul Ustaz. Sebenarnya kalau kita tak belajar satu-satu ni, kita pun rasa macam ini hadis Nabi ke, ini ayat Quran ke, kan, ataupun ini perkataan ulama ataupun kata-kata motivasi saja kan. Jadi perbezaan-perbezaan itu bila kita belajar, dan apatah lagi kalau kita belajar tajwid ini menyebabkan kita selalu mengamalkannya, dan kita tahu bahawa ini macam tak kena ni, ini bukan ayat Quran. Itu kesan bila kita belajar dan terus mengamalkan, baca, faham dan amal Al-Quran. Jadi kita bercakap tentang baca ni, kita nak belajar tajwid. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tak kira walau di mana juga berada, ada di hadapan TV, bersama dengan telefon dan sebagainya, melihat mengikuti My Quran Time, mari kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat hari ini, nak berkongsi dapatan-dapatan ulang kaji kita, tentunya berkenaan dengan tafkhim dan juga tarqiq. Huruf yang kadang-kadang kita baca tebal, kadang-kadang kita baca nipis. Maksudnya ada kala kita baca tebal dan ada masa kita baca nipis. Hukum bacaan pada huruf ra. Jika sebelum ini kita kongsi huruf lam pada lafzul jalalah, hari ini kita nak melihat penting juga ni huruf ra. Ada 3 bahagian, iaitu ra dibaca tafkhim yakni tebal, ra dibaca tarqiq tipis ataupun nipis, dan yang ketiga ra harus baca tebal tafkhim ataupun baca tarqiq nipis. Jadi kita tengok contoh mana yang baca tebal. Baik. Yang pertama, hukum bacaan pada ra yang 3 bahagian tadi. Yang pertama tafkhim, yakni huruf ra yang berbaris di atas kena baca tebal. Bahagian pertama huruf ra yang perlu kita baca tebal, iaitulah huruf ra yang berbaris fathah ataupun baris atas. Contoh dia ayat yang ke-61, laisa 'alal a'ma haraj. Ra tu jangan kita baca tipis, laisa 'alal a'ma harajun tipis, salah tu ataupun kurang tepat. laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj. Tu semua ra tu kena tebal. Sebab apa? Baris atas pertama. Yang kedua, keadaan huruf ra yang berbaris depan ataupun dhammah. Dalam ayat yang ke-60 contoh dia, kita tengok baris depan ataupun baris 2 di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yasta'fifna khairul lahun. Tu khairul lahun.
jangan kita baca nipis. Contoh, wa an yasta'fifna khairil ru. Subhanallah. Jadi ini adalah contoh-contoh huruf ra yang kita kena baca tebal, iaitu ra yang berbaris di atas dan juga ra yang berbaris dhammah. Insya-Allah. Jadi sangat menuntut kita untuk menyemak bacaan kita sebenarnya. Kita kena cemak pula. Kita kena semak sas. Bacaan kita dengan guru sas. Ya. Sebab kadang-kadang lidah pun boleh tergeliat Ustaz ni. Betul Ustaz. Sebab kita baca ini kan tak boleh nak sembrono masuk. Betul. Makan pun tak boleh nak lagi kita nak tengok. Ya, pasal makan. Bacaan pun macam tu. Tak boleh peraturan. Tak boleh main sebut je. Betul. Wallahualam. Terima kasih. Selamat mencuba insya-Allah. Kan Ustaz nak sambung lagi tadi tu kan. Okey, baik. Jadi alhamdulillah ya, itu sebagai pelajaran untuk kita belajar tajwid ini. Betul, untuk mendisiplinkan kita Ustaz ya. Dengan kita belajar hukumnya, kita baca, kita amalkan, ia melatih disiplin dalam hidup kita sebenarnya tuan-tuan ya. Itu sebabnya kalau dululah Ustaz ya, dulu ke ataupun sekarang pun kadang-kadang ada yang kurang baca Quran, hari yang kurang baca Quran ataupun tak lama kan, cuti lama, dia lama tak baca Quran. Betul. Dia kadang-kadang jadi karat Ustaz. Betul Ustaz, betul. Kan lidah tu rasa macam, dan kemudian kita nak dia susah kan nak adjust balik semula. Jadi di situ pentingnya mengapa kita kena istiqamah bersama Al-Quran. Disiplinnya itu dia akan mengatur hidup kita, bukan kita mengaturnya kan. Awalnya kita rasa macam kita mengatur Quran yang kita baca. Rupa-rupanya Quran ini mukjizat yang akan mengatur disiplin, dan kita akan rasa amazing. Saya rasa saya tak mampu nak buat sebagai mana yang saya buat sekarang. Rupa-rupanya adalah anugerah daripada Allah dengan barakah daripada Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita nak menyambung Ustaz. Satu ayat lagi. Satu je. Satu saja, ayat ke-61 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita lihat. Kalau tadi ayat yang ke-60 bercerita tentang golongan wanita yang sudah berumur. Mereka ini kalau yasta'fifna khairul lahunna, pasal zaman sekarang Ustaz ya, ada juga umur 60 70 tapi buat style 30-an. Subhanallah. Ya, dia walaupun dia dah menopause ataupun dia dah taklah bercadang nak berkahwin, tapi stylenya itu macam orang nak berkahwin. Kan, dia punya hidung dia tu dia nak dimancungkan, tak ada kedut. Kan, dia nak suntik sampai dia punya dia punya pipinya itu yang kedut ada tu, dia kalau boleh nak tarik macam jadi muka baby. Okay, jadi yang itu tuan-tuan kita nasihatkan ya, kalau kita ikut kepada ayat ini, wa ay yasta'fifna khairul lahunna ya, jika jaga kehormatan, tidak istilahnya zaman sekarang jangan tergedik kan. Bukan maksudnya yang muda pun boleh tergedik kan, tetapi kalau yang dah berumur pun buat perangai begitu, tak berapa khair kan, bahasa Melayunya buruk perangai. Buruk perangai ya. Jadi kita nasihatkan kawan-kawan kita tu, baik kita fokuskan kepada mencuci hati, menaikkan appearance kita di hadapan Allah, berbanding dengan nak cucuk sana cucuk sini, nak bedah sana bedah sini untuk nampak muda, nampak menawan. Rupa-rupanya Allah kata ini adalah tabarruj al-jahiliyah, menampakkan perhiasan yang bersifat jahiliyah. Kita rugi kan, duit banyak tapi digunakan untuk sesuatu yang tidak khair, dan ini peraturan daripada Allah. Apa lagi peraturan? Allah beritahu dalam ayat 61. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Al-Fadhil Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setuju benar dengan nasihat yang diberikan oleh Al-Fadhil Faz tadi. Tambah bahaya lagi Ustaz, jadi sakit pula. Nak buat untuk kecantikan ke apa, jadi mudarat pula. Betul, dia jadi macam zombie pula lepas tu. Jadi pasal apa, gagal dalam operation yang dibuat kan. Jadi kita doakan tuan-tuan, kita jangan ada keinginan itu, tapi ada keinginan untuk makin dekat dengan Allahus Sami'un Alim. Amin insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dimuliakan semuanya oleh Allah SWT, kita nak menyambung bacaan kita di bahagian kedua dalam ayat yang ke-61, hampir 10 baris masya-Allah, panjang ni Ustaz. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua, jom kita cuba baca dengan bacaan Murattal Hijaz. Kita praktikkan, kita cuba ra tadi yang kita belajar tadi, sebab dalam ni banyak ada ra yang baris depan, baris atas, baris bawah. Mari kita cuba baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun
حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim kita dalam bacaan satu ayat daripada ayat 61 Ustaz ya. Ayat 61 ini sebenarnya kalau kita nak faham dia kena gabung dengan ayat 31. Ya, ayat 31 berkaitan dengan aurat wanita yang boleh lebih ringan apabila berhadapan dengan 12 kumpulan. Ya, 12 kumpulan. Kemudian bila kita sambung kepada ayat 61 ini, Allah mengatakan laisa 'alal a'ma, orang buta ya, tidak ada masalah untuk makan di rumah Ustaz ya. Kemudian orang yang tempang ataupun OKU lah ya, orang OKU tempang, dan juga orang yang sakit ya, tidak ada masalah untuk makan di dalam rumah kita ya, ataupun kita sendirilah, of course lah pasal itu rumah kita kan ya. Tapi Allah menyatakan di sini wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum ya, pasal kadang-kadang memang rumah kita tetapi makanan itu bukan makanan kita. Jadi okey kalau makan, pasal itu adalah hak dalam rumah. Itu sebabnya kalau ada di dalam rumah tu anak ada ini roti saya, ini roti abah, ni roti mak, sebenarnya itu adalah hak bersama ya. Dan menarik dalam apa yang Ustaz baca sebentar tadi, ada banyak-banyak kan, apa buyuti akhawatikum au buyutu a'mamikum, ada 11 ya. Yang pertama ialah buyutikum, rumah kamu. Ya, tak ada masalah untuk kita makan di rumah tersebut. Baik.
Yang keduanya Allah menyatakan tidak ada masalah, ya. Mengapa Allah beritahu tentang a'ma dan juga a'raj tadi itu? Kerana mereka ini adalah orang yang memerlukan pertolongan, ya, memerlukan pertolongan, jadi kita nak tolong, ya. Tapi lebih daripada itu, kita tidak ada masalah kalau kita nak makan di rumah siapa. Yang keduanya ialah di rumah abaikum, di rumah ayah kamu. Nah, kita anak, kita duduk kat rumah lain, kita pergi ke rumah ayah, nak makan kat rumah ayah, tak ada masalah. Sebabun nuzul ayat ini ialah kerana bila sahabat mendengar bahawa jangan makan perkara yang haram dalam ayat dalam surah lain. Jadi ada di kalangan mereka tak nak pergi ke rumah orang lain. Pasal apa? Pasal itu makanan orang itu. Ya, sampai tahap begitu mereka sensitif kan, takut nanti yang orang ni nak bagi makan ini termakan lebih. Ini jenis yang makan orang bagi satu pinggan, dia ambil 3 pinggan. Mungkin wallahu alam kan, tapi nak ceritanya sahabat amat sensitif. Turun ayat ini, ya, untuk menjelaskan tak ada masalah kalau nak makan di rumah kamu, rumah ayah kamu, di rumah mak kamu, di rumah siapa lagi, akhwanikum, saudara lelaki kamu ataupun saudara wanita kamu, kakak lah, kakak ataupun adik perempuan. Bukan kakek ataupun di Indonesia istilahnya lain, kakak mungkin abang kan. Baik. Kemudian au buyuti a'mamikum. Ya, ada perbezaan. Ini kita kena beri perhatian, iaitu pak cik kepada ayah kamu. Pak cik sebelah ayah. Pak cik sebelah ayah. Kemudian tak ada masalah makan di rumah mak cik sebelah ayah. Ya, istilahnya adalah ammatikum. Ya. Kemudian pak cik di sebelah mak iaitu akhwalikum. Kemudian mak cik di sebelah mak iaitu khalatikum. Okey. 4 kumpulan ini selain daripada yang tadi jelas Ustaz, ya. Jelas di rumah ayah, mak, saudara adik-beradik kita pergi untuk kita makan. Tetapi bahagian makcik pakcik ini amat sensitif. Saya pun mengkaji juga apa yang special kat sini Ustaz, kan panjang sangat ayat. Dia bila ayat panjang ni Allah sedang menyampaikan, kalau tidak Allah kata keluarga kamu dah selesai. Betul. Tapi rupa-rupanya, ya, bila saya ada anak perempuan, Ustaz pun ada anak perempuan, ada anak lelaki. Rupanya bila pergi ke rumah pak cik yang saya ada abang saya. Abang saya, kalau anak perempuan saya, dia tak perlu jaga sangat. Maksudnya nak makan sing-sing sampai sini pun tak ada masalah. Pergi ke dapur, isteri saya taklah, anak saya kan. Anak saya nak sing-sing ke sini, nak basuh tangan, tak ada masalah. Tetapi bila pergi ke rumah pak cik, bila katakan ini adalah abang saya kan, dengan isterinya tak ada masalah pasal wanita. Tapi cuba bayangkan kalau pergi rumah mak cik adik-beradik saya, anak perempuan saya berjumpa dengan si pak cik, ya, suami kepada adik saya, ya, adik perempuan saya. Jadi pada waktu itu kena ni balik. Ya, kena jaga dari segi cara duduk di ruang tamunya, adabnya. Jadi bila cakap isu makan, dia bukan sekadar makan, tetapi adab dan aurat dan etikanya itu. Yang itu kalau waktu kecil-kecil comel-comel dulu tu tak kisahlah berguling ke apa sebagainya, tapi bila sudah mencapai tahap baligh, adab ini perlu dijaga, ya. Jadi di sinilah bila tengok balik pada ayat ni panjang, ya, rupa-rupanya dia ada etika yang penting. Kalau dalam bertamu di hari raya ataupun bercuti tidak jaga perkara ini dalam rumah, maksudnya syariat Islam itu tidak dibangkitkan, khawatir ia akan menghancurkan bagi sesebuah masyarakat, Ustaz. Ya, jadi ayat ini di hujung-hujung surah An-Nur muncul, nampak macam ada ini isu makan kot, kan. Dia bukan sekadar isu makan, tetapi isu adab, ya, yang perlu dijaga. Dan di hujung itu Allah kata apa? Laisa alaikum junahun an taakulu jami'an aw ashtata. Makan sama-sama, makan sendirian tak ada masalah. Yang isunya ialah kena jaga ayat 31 sebentar tadi, ya, sepanjang Al-Quran ataupun surah An-Nur ini. Di hujung itu fa iza dakhaltum buyutan fasallimu, tambahan lagi, kalau kamu masuk ke rumah berilah ucapan salam ala anfusikum, ya, kepada diri kamu. Walaupun kita masuk rumah tak ada orang, Ustaz, ya. Saya ingatkan dulu sunat dia, kan, assalamualaikum, kan, assalamualaikum wa ala ibadah, kan. Rupanya di sini Allah kata fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tak ada orang pun kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Satu, ada yang kata ada, mungkin ada makhluk lain, tetapi makhluk yang pasti ada adalah kita lah yang memerlukan apa? Mubarakatan thayyibah. Ya, ini seruan daripada Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah beritahu ayat-ayat ini sebagai sumber peraturan agar kita menggunakan akal, fikir balik mengapa Allah bagi ini. Rupanya banyak, Ustaz, manfaat
taqilun, iqal, nak menjauhkan kita daripada pelbagai isu fitnah dalam masyarakat, bermula daripada rumah. Membawa pada resolusi kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini, ajarkan anak-anak yang balik supaya meminta izin untuk masuk ke bilik orang tuanya, ya. Walaupun itu memang rumahnya, tetapi ada peraturan. Yang pertama. Yang kedua, ingatkan wanita tentang hijab dan sifat malu, malah digalakkan bagi golongan yang berumur juga ayyastafif, ya, iaitu untuk menjaga aifah, menjaga kehormatan dan juga maruahnya. Dan yang ketiga, ketika masuk ke rumah, ucapkan bismillah, ya, kemudian berikan salam. Itu salah satu sunnah untuk sama-sama kita menghidupkan rumah penuh barakah. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini, kami mohon ke hadratmu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kekuatan buat kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, untuk mendidik ahli keluarga kami ya Allah, mendidik ahli keluarga kami ya Rahman, mencapai ridhamu ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ya Allah keluarga yang menghidupkan Al-Quran dalam rumah kami, yang membawa Al-Quran ke dalam kehidupan kami sekeluarga ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran, anak-anak yang tidak buta Al-Quran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan juga kita dapat menjaga adab etika kita berpandukan surah An-Nur ketika tuan-tuan semua kita bercuti, kita bertandang di rumah pak cik mak cik, saudara ipar duai, agar kita masih lagi memegang cahaya Allah. Kita tidak mahu kita bercuti balik itu penuh dengan dosa kerana tidak mengikut panduan surah An-Nur. Inilah yang kita ingin bangkitkan, ingatkan dalam perjuangan tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan yang kita dapat, kita peroleh, kita akan manfaatkan untuk sama-sama kita menyebarkan Al-Quran. Nilainya itu, cahayanya itu akan menyinar di seluruh alam, dan moga-moga itulah saham kita bila sampai di akhirat nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan pagi esok, dan terus kita akan melihat apakah ulang kaji bagi minggu ini pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.